dua isteri Nabi kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا يا الله حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Syukur Alhamdulillah dapat lagi kita meneruskan usaha kita dalam memahami atau kita nak membincangkan mengenai apa ni biografi Ummahatul Mukminat, mana isteri-isteri Rasulullah. Dan kita sudah sampai kepada muka surat apa? Muka surat 43. ketiga. Hari ini mungkin kita boleh cover dua ya. Dan Datuk Hafsah dengan Salama. Ini Salama. Ya. Habibah pun. Ya. Tajuk baru lah ni hari ni. Tajuk baru. Dalam kita memahami tentang Aisyah hari ini. Ada tak cerita tentang bahawasanya Nabi berkahwin dengan Aisyah itu adalah wahyu daripada Allah? Ya, perintah. Ada. Perintah Kita Allah baca kan? hari tu. Kan? Ada. Dikatakan bahawasanya Rasulullah beberapa hari bermimpi nampak gambar Aisyah. Digambarkan muka Aisyah. Sampai dikatakan apa ni? Aisyah apa ni Rasulullah dan inilah apa ni? Isterimu di dunia dan di akhirat kan. Katakan begitu. Bukan 9. Dia 83. Dia isterimu di dunia dan di akhirat. Ini apa ni? Jibril datang membawa gambarnya dalam kain sutra. Jibril datang membawa gambar Aisyah fi khirqati haririn khadra. Mana di dalam kain sutra hijau. Bawa kepada Nabi. Lalu Jibril berkata, inna hazihi, faham tak ayat ni? Bahasa Arab. Inna hazihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Inilah isterimu. Zaujah. Inna hazihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kemudian ada beberapa perkara lagi, iaitu contohnya tak tahulah yang kita ada tak disebutkan di dalam apa yang kita baca hari itu, iaitu Aisyah mengakui yang beliau diberi beberapa keistimewaan. Aisyah mengakui yang beliau diberi beberapa keistimewaan yang dikatakan keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang wanita pun sebelum tidak diberikan kepada seorang wanita pun setelah Maryam putri kepada Imran. Apa dia keistimewaan tu? Keistimewaan bagi Aisyah ni, di antaranya kita kata Jibril turun membawa gambar. Tadilah membawa gambarku hingga Rasulullah diperintahkan untuk menikahiku. Itu satu. Kedua, beliau menikahiku dalam keadaan
perawan. Mana Aisyah tu mana anak dara lah. Ketiga, beliau tidak memiliki isteri perawan selainku. Yang ni Rasulullah tidak memiliki isteri yang anak dara, melainkan Aisyah lah. Keempat, Rasulullah ni wafat saat kepala beliau berada dalam pangkuanku, pangkuan Aisyah. Kelima, makam Rasulullah berada di rumahku, kata Aisyah. Itu keistimewaan Aisyah lah tu. Keenam, para malaikat mengelilingi rumahku. Mana keberkatannya, berkatnya rumah tu. Dan wahyu turun kepada Aisyah. Aisyah kata, wahyu turun kepada beliau. Wahyu turun kepada Rasulullah. Kepada beliau, kepada Rasulullah. Saat aku berada satu selimut bersama beliau, bersama Rasulullah. Itulah di antara yang dikatakan beberapa keistimewaan Aisyah yang Aisyah sendiri mengakui lah tentang keistimewaan ini. Nah, itu je lah yang nak ini kan. Kita mulalah. Itulah muka surat apa 39. 43. Silakan kita punya qari'ah ni. Qari'atul kitab. Macam-macam gelaran dapat. Okey, terima kasih penghargaan daripada ustazah, kawan-kawan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk tajuk baru, muka surat 43, bawah tajuk Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Pemelihara Al-Quran. Pengenalan. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, seorang sahabat agung yang melaluinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Islam. Beliau memiliki semangat keremajaan, kecantikan, ketakwaan serta kemuliaan. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha telah berkahwin buat kali pertama dengan Khunais bin Huzafah bin Qais al-Syahmi al-Quraisy, seorang sahabat mulia yang turut serta dalam dua peristiwa hijrah, iaitu ke Habsah dan Madinah. Bahkan turut serta dalam perang Badar dan Uhud. Khunais meninggal dunia di Madinah akibat luka yang dialaminya ketika perang Uhud. Seterusnya meninggalkan Hafsah radhiyallahu anha menjadi balu pada usia yang terlalu muda, iaitu 18 tahun. Ada ustazah nak cerita apa? Tak ada. Teruskan. Ustazah, yang ni pemelihara Al-Quran ni gelaran untuk Hafsah ke? Ya, gelaran untuk Hafsah. Sebab apa? Sebab sebelum nak kumpul Al-Quran kan, segala penulisan di atas kulit kayu ke, di atas inilah batu ke, maknanya dikumpulkan dan di sini Hafsah lah yang menjaga. Hafsah yang kumpul. Dia maksud memelihara Al-Quran tu, pemelihara Al-Quran. Pemelihara Al-Quran. Okey, ujian menjadi balu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi runsing melihatkan keadaan anak perempuannya yang menjadi balu pada usia yang sangat muda itu. Beliau juga dapat memahami kesedihan anak perempuannya itu yang telah kehilangan suaminya yang bergelar Al-Mujahir dan Al-Mujahid itu. Setiap kali masuk ke dalam rumah, pasti beliau melihat putrinya itu sedang tenggelam dalam kesedihan yang menimpa hidupnya. Setelah berfikir panjang dan membuat pertimbangan yang sewajarnya, akhirnya
Terbit niat dalam hatinya untuk mencarikan seorang suami yang dapat mengembirakan hati putrinya itu dengan harapan putrinya itu dapat meraih kembali ketenangan dan ketenteraman bersama suami yang telah hilang dari sisinya hampir 6 bulan. Akhirnya, beliau telah memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang lelaki kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan Umar radhiyallahu anhu adalah supaya dengan kemurahan dan kelapangan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sudi menanggung tabiat Hafsah radhiyallahu anha yang mudah cemburu dan keras, suatu sifat yang diwarisi daripada dirinya. Ustazah ada nak Jadi cerita? ayah dia berhasrat nak apa ni, nak bagi Hafsah ni kepada Sayyidina Abu Bakar, no? Ah, nak dikahwinkan dengan Sayyidina Abu Bakar lah, hasrat ayah dia lah. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata apa ni? Sudi menanggung tabiat Hafsah. Mana dilihat bahawasanya Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang penyabar kan. Sabar, dapatlah menanggung tabiat Hafsah yang mudah cemburu dan keras ni. Kita tengok macam mana, sama ada Abu Bakar terima ke atau tidak. Okey. Suami untuk Hafsah radhiyallahu anha, segeralah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membicarakan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada putrinya itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar apa yang diceritakan oleh sahabatnya itu dengan penuh teliti. Setelah itu, beliau ditawarkan oleh sahabatnya itu untuk menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Dalam keadaan Umar radhiyallahu anhu begitu yakin bahawa beliau tidak akan menolaknya. Namun, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya berdiam diri dan tidak menjawab sepatah kata pun. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluar dengan perasaan yang sedih, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dialaminya itu. Beliau terus melangkahkan kakinya ke rumah sahabatnya yang lain, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, yang pada ketika itu baru sahaja kehilangan isterinya Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah meninggal dunia akibat diserang penyakit campak. Sesampainya di sana, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berbincang dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, lalu menawarkannya untuk menikahi Hafsah. Akan tetapi Utsman radhiyallahu anhu menjawab, nampaknya untuk ketika ini aku masih belum ingin berkahwin lagi. Bertambahlah rasa sedih Umar radhiyallahu anhu dengan penolakan kedua-dua orang sahabatnya itu. Berikutan kekecewaannya akibat perkara tersebut, Umar radhiyallahu anhu pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu perkara tersebut. Ustazah ada nak ulas? Tak ada. Tak ada. Mendengar aduan Umar itu, Baginda sallallahu alaihi wasallam terus tersenyum lalu bersabda, Hafsah akan dinikahi oleh seseorang yang lebih baik daripada Osman, dan Osman akan bernikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Seolah Rasulullah dah tahu. Ya. Ketika itu juga bersinarlah wajah Umar radhiyallahu anhu kerana mendapat kehormatan yang begitu besar serta belum pernah dibayangkan sebelumnya. Maka hilanglah segala kesedihannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera pergi menyampaikan berita gembira itu kepada semua orang yang dikasihinya.
Orang pertama yang ditemuinya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila melihat kedatangan Umar radhiyallahu anhu dengan wajah yang berseri-seri, Abu Bakar radhiyallahu anhu terus menghulurkan tangannya untuk mengucapkan selamat sambil meminta maaf. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah kamu berkecil hati dengan sikapku sebelum ini, wahai Umar. Hal ini disebabkan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah menceritakan perihal Hafsah. Namun aku tidak mungkin membocorkan rahsia baginda. Seandainya baginda tidak jadi menikahi Hafsah, akulah yang akan menikahinya." Dah ada nak ulas? Ya, ada hati lah juga nih Abu Bakar ni kan. Kalau keluar tak jadi kata dia lah. Ya kan? Nak jaga hati kawan tu. Yalah. Okey. Okay. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah radhiyallahu anha. Kota Madinah pada ketika itu dilimpahi keberkatan bersempena dengan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijrah. Kota Madinah juga dilimpahi keberkatan dengan pernikahan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anha, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung pada bulan Jamadil Akhir pada tahun yang sama. Dengan demikian, hiduplah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha bersama para ummatul mukminin yang ada pada ketika itu. Sayyidatina Saudah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mendiami kamar yang berdekatan dengan kamar Aisyah radhiyallahu anha kerana beliau tahu bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berhak untuk didekati dan diperlakukan sebaik mungkin. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha berusaha untuk mengikuti pesanan bapanya yang berkata kepadanya, "Apalah kedudukanmu jika dibandingkan Aisyah? Apalah jua kedudukan bapamu ini jika dibandingkan dengan bapanya?" Kedua-dua Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha pernah saling berpakat sehingga mengguriskan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan membocorkan rahsia baginda sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ustazah silakan. In tatuba. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Artinya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya. Kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Jika kamu berdua saling membantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka yang demikian itu tidak akan berjaya. Kerana sesungguhnya Allah ialah pembelanya. Selain itu, Jibril dan orang yang soleh daripada kalangan orang yang beriman, iaitu Abu Bakar dan Umar, serta malaikat juga menjadi sekalian penolongnya. Suratul Tahrim 66 ayat yang 4. Ayat 4. Ustazah ada nak ulas tentang ayat ni? Sempat nak tengok. Okey. Sebahagian riwayat menyebutkan bahawa setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anhu dengan talak satu. Namun tidak lama kemudian
Baginda merujuknya kembali atas perintah Jibril alaihi salam yang berkata kepada baginda, Hafsah ialah seorang wanita yang banyak berpuasa, banyak berqiyamul lail, dan beliau termasuk dalam kalangan isterimu di syurga. Kejadian ini merupakan bencana bagi Hafsah radhiyallahu anha. Lantaran dirinya telah menyebabkan suaminya bersedih berikutan rahsia yang tersebar akibat perbuatannya. Beliau mampu tenang dan tenteram hanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafinya. Setelah kejadian itu, Hafsah radhiyallahu anha kembali hidup bersama baginda sebagai seorang isteri yang baik. Okey, Ustazah. Tu tengoklah kemudian nanti tentang tahrim. Diharamkan apa? Tahrim ni makna mengharamkan ya. Tahrim. Tengoklah nanti. Saya belum ini. Okey. Apa Ini yang dah bawah ni bawah tajuk pemeliharaan Al-Quran dah. Okey. Pemelihara dan penyimpan kawan lain biasa dengar tak? Tentang serta tahrim ni. Kotlah biasa dengar. Bahasa madu Sampai Rasulullah mengharamkan kepada diri dia. Satu tentang minum madu kan. minum madu tu kan. Cerita pasal madu Rasulullah, dah. mulut Rasulullah jadi bau. Berbau Lepas madu. tu, Rasulullah ni dia nak sembunyi kan. Tapi dibuka oleh depan ni lah ni. Apa ni, Hafsah dengan Kata orang. Aisyah ni kawan baik lah. Rumah dia dekat-dekat gitu kan. Dia orang kawan baik lah. Mana mereka ni lah yang buka ni. Sampai dikatakan makna Rasulullah kecil hati lah. Sebab dan diharamkan diri dia daripada makan makan tu. minum madu. Sampai Allah tanya apa siapa? Allah tegur, mengapa engkau menahan dirimu dengan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah? Itulah nanti saya baca lain lah mana supaya dapat terang dengan jelas. Tapi mengenai itulah sekitar itulah Tahrim ni madu ya Ustaz? mengharamkan. Itu haram. Itu makna mengharamkan. Mengharamkan. Yalah macam kita kata macam waktu tahrim tak boleh apa ni kan, ada waktu tahrim tak boleh solat waktu tahrim, mengharamkan. Kena tanya Datin Fat lah, madu apa Datin Fat? You jawab madu apa yang Nabi bau dia kuat ke madu? Madu sedap je bau dia. Datin Fat, madu apa tu? yang Nabi minum yang berbau mulut dia tu lah. Sur. Apa dia? Aduh. Yang kita beli dengan Datin 4 tu. Madu. Okey. Kita tak apa. surah Tahrim. Okey, kita rujuk balik surah Tahrim nanti ya. Ayat 66. Surah Tahrim surah yang ke-66 ayat 4. Ayat 4. Okey. Jom. Pemelihara dan madu tu nama Maghafir. Maghafir. Dia minum masa dia pergi ke rumah Zainab binti Jahshin kan. Dia hidup lama lah, sedap minum tu lah. Maghafir nama. Madu, jenis manisan madu bernama Maghafir. Dia rasa manis tapi bau dia tak enak tu yang menyebabkan tu bau tak elok tu kan, bau arak. Bau arak. Baunya tidak enak seperti bau arak. Seperti bau arak. Nanti kita baca dengan teliti lah. Okey, right, teruskan. Okay. Pemelihara dan penyimpan Mushaf Al-Quran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, manakala kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidatina
Sayyidatina Hafsah lah yang telah dipilih dalam kalangan ummatul mukminin untuk memelihara dan menyimpan mushaf Al-Quran. Faizah, Beliau mengisi ummahat. baki Faizah, mushaf. kena baca dengan ummahat. Bukan ummatul mukminin. Ummahatul mukminin. Ummahat jamak daripada umun. Jamak daripada umun ummahat kan. Ummahat tu ibu-ibu bagi orang beriman. Makna isteri-isteri Rasulullah ni digelar sebagai ummahatul mukminin. Bukan ummatul mukminin. Ummahat. Ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin. Okey. Beliau mengisi baki usianya dengan beribadat, taat, banyak berpuasa dan selalu mendirikan solat malam. Beliaulah satu-satunya wanita yang diberikan penghormatan untuk menyimpan mushaf Al-Quran, kitab yang mengandungi undang-undang bagi umat manusia, mukjizat yang kekal, di samping satu-satunya sumber syariat dan sumber akidah yang benar. Ketika bapanya Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu merasakan ajalnya sudah hampir akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah pada bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijrah, beliaulah yang diamanahkan untuk menguruskan harta peninggalan Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau kemudian berwasiat kepada saudaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anha sebagaimana wasiat yang pernah disampaikan oleh bapanya kepada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai pemelihara Al-Quran, wanita yang disebut Jibril alaihi salam sebagai wanita yang banyak berpuasa, banyak mendirikan solat malam dan juga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Keupayaan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha menulis dan membaca melayakkannya menyambung peranan ayahnya menyimpan mushaf Al-Quran. Sikit je no. Sikit je cerita dia. Bolehlah Ustazah nak cerita ayat tu. Tak boleh lah, kena baca lain kena. Okey. Ada Ustazah nak cerita apa-apa pasal tajuk lepas? Hafsah ni. Sikit je. Sikit je. Okay, kalau tak ada kita sambung ya Ustazah ya. Allah kembali. Okey, tajuk baru Sayyidatina Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama memasuki kota Madinah. Pengenalan. Beliau ialah Hindun bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah yang berasal dari suku Quraisy. Bapanya ialah salah seorang pemimpin Quraisy yang terkenal dengan kedermawannya sehingga diberikan gelaran Zad Zad al-Raqbi. Macam mana Ustaz nak baca? Betul. Zad al-Raqbi. Zad Zad al-Raqbi. Zad al-Raqbi. Raqbi. Zai alif dan Zai alif dan alif lam ro kaf ba. Raqbi. Zad al-Raqbi. Pemberi bekal, kafilah, pemberi bekal. Okey. Raqbi itu kafilah. Zad tu bekal. Bekal pada kafilah. Pemberi bekal kepada kafilah. Zadur Raqbi. Zadur Raqbi. Okey. Kerana beliau sering mencukupkan bekalan bagi setiap orang yang menyertainya dalam perjalanan. Ibunya ialah Atikah binti Amir bin Rabi'ah Al-Kinayah daripada Bani Faras yang mulia. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha lahir dan membesar dalam persekitaran keluarga bangsawan yang dihormati. Beliau merupakan seorang wanita yang cantik dan cerdas, di samping memiliki harga diri yang cukup tinggi.
Sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkahwin dengan Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang sahabat mulia yang turut serta dalam peristiwa hijrah sebanyak 2 kali. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan seorang isteri yang taat, merupakan seorang isteri yang setia, taat dan benar-benar menunaikan apa yang menjadi hak suami ke atas dirinya. Nama dia yang sebenar Hindun ya? Ya, Hindun. Nama dia sebenar Hindun lah. Ini Ummu nama Salamah tu, ambil apa nama suami dia dulu. Ummu Salamah tu makna dipanggil kunyah lah dalam bahasa Arab. Kunyah. Ya, Macam gelaran lah. ya, gelaran. Suami dia, anak dia kot nama Salamah. Sebab Ummu suami dia bukan ibu. Abu Salamah. Suami dia Abu Salamah. Sama, Ummu tu yalah. anak dia lah. Bila kata Abu Salamah, Ummu Salamah, mana kunyah. Kunyah, mana gelaran lah. Ibu kepada anak pada Salamah. Okay. Okay, nama dia Hindun Abu Humayyah. Right. Okay. Isteri setia. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha mampu menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan tenteram sehingga suaminya berasa sangat selesa apabila berada di rumah. Beliau sentiasa setia mendampingi suaminya serta rela menanggung pelbagai siksaan dan tekanan hebat yang dialaminya bersama suaminya itu. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keizinan untuk para sahabat berhijrah ke Habsyah, kedua-dua suami isteri ini turut berhijrah demi menyelamatkan agama mereka. Mereka rela meninggalkan harta, keluarga dan tanah air kerana enggan menyerahkan diri kepada kezaliman dan kesesatan. Di Habsyah inilah Ummu Salamah radhiyallahu anhu melahirkan anaknya Salamah. Ummu Salamah beserta suami dan rombongan kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyah kembali ke Mekah setelah berakhir tempoh pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Selain pengislaman Sayyidina Umar. Ya Ustazah? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Selain pengislaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin berhijrah ke Madinah selepas perjanjian Aqabah Al-Kubra, iaitu perjanjian Aqabah yang kedua, Abu Salamah pun mengajak ahli keluarganya untuk turut berhijrah. Perjalanan hijrahnya merupakan suatu kisah yang memilukan. Kita dapat menelusuri kisah perjalanan hijrahnya melalui penceritaan yang diceritakan oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhu sendiri. Kisah penghijrahan Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, tatkala Abu Salamah telah bertekad untuk berangkat ke Madinah, beliau pun menaikkanku ke atas kenderaan bersama anakku. Lalu berangkatlah kami menuju ke Madinah. Sementara Abu Salamah menuntun tunggangannya. Pada waktu itu, beberapa orang lelaki daripada Bani Al-Mughirah terlihat kami, lalu mereka pun menghalang kami dan berkata, urusan ini adalah urusanmu. Mengapakah kamu membawanya Ummu Salamah bersama? Tidakkah kamu tahu bahawa beliau adalah daripada suku kami? Kami tidak akan membiarkan kamu membawanya pergi ke mana-mana pun. Okay. Cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha lagi, lantas mereka merentap tali kekang unta dari tangan Abu Salamah lalu membawa aku dan anakku pergi. Mengetahui kejadian tersebut, Bani Abdul Asad iaitu kaum Ibu Salamah, kaum Abu Salamah marah lalu berusaha merebut anak kami dan berkata kepada kelompok kaumku, tidak, demi Tuhan,
Kami tidak akan membiarkan keturunan kami kamu bawa jika kamu ingin membawa ibunya. Berlakulah adingan tarik-menarik berebutkan anakku sehingga akhirnya Bani Al-Mughirah melepaskannya. Selepas itu, anakku dibawa oleh Bani Abdul Asad manakala aku ditawan oleh Bani Al-Mughirah. Abu Salamah pula tetap meneruskan perjalanannya ke Madinah untuk menyelamatkan agama dan jiwanya. Teruk Maksudnya dia terpisahlah dengan anaknya ya. Terpisah dengan anak sebab mereka ni berlainan apa? Suku kan? Suku Asad, suku Mughirah. Yang apa ni? Ummu Salamah ni pada suku Mughirah. Yang suami dia tu daripada suku Asad. Jadi dia nak tarik anak tu ke mana balik kepada Bani Asad lah. Anak tu. Jadi terpisah lah. Maka adalah kalau kita tengok dalam buku yang lebih panjang lagi cerita dia memang sedih. Mana Ummu Salamah ni kan dia setia sangat dengan Abu Salamah tu. Mana dia rindulah, rasa rindu sangat-sangat dia ni. Kalau petang-petang dia pergi keluar, pergi tengok apa ni, apa alam keliling dia. Itulah mana mengharapkan Abu Salamah balik ke ataupun dia dapat pergi apa ni bertemu dengan Abu Salamah. Tapi akhir cerita dia jumpa jugalah akhirnya. Berjumpa itulah di Madinah lah. Maknanya dipertemukan Ummu Salamah ni dengan Abu Salamah dan anak sekali lah. Tapi sebab masa tu lama jarak tu kan. Jadi itulah yang dia rasa sedih tu, pisah dengan anak dan pisah dengan suami. Okey. Jom. Maka tinggallah aku sendirian menanggung beban yang sangat berat kerana pada waktu yang sama aku terpaksa berpisah dengan suami dan anakku. Sejak kejadian itu, setiap pagi aku pergi ke tempat bermulanya segala petaka. Di sana aku duduk di tempat terjadinya perpisahan di antara aku, suami dan anakku. Aku menangis seharian sehingga malam menjelang. Selama kira-kira setahun penderitaan itu. Ya? Setahun lah penderitaan. Setahun. Okey. Selama kira-kira setahun peristiwa itu dilalui. Sehingga suatu ketika aku bertemu dengan seorang lelaki daripada kaum bapa saudaraku yang bersimpati dengan penderitaanku. Dia berkata kepada kaumku, "Mengapakah kalian tidak membiarkan saja perempuan ini meninggalkan tempat ini? Mengapakah kalian mesti memisahkan dia daripada suami dan anaknya?" Dia terus merayu sampai akhirnya kaumku berkata kepadaku, "Pergilah kepada suamimu jika kamu memang mahu berbuat begitu." Okay. Pada waktu itu, Bani Abdul Asad juga mengembalikan anakku kepadaku. Setelah itu, aku segera menaiki kenderaanku dan mendudukkan anakku di ribaanku. Kami pun berangkat menuju ke Madinah untuk menemui suamiku. Pada waktu itu, tiada sesiapa pun yang menemaniku selain anakku yang masih kecil. Sehinggalah aku tiba di Tanaim dan bertemu dengan Osman bin Talha. Beliau berkata kepadaku, "Kamu mahu ke mana, wahai bint Zadurraq?" Aku menjawab, "Aku mahu pergi menemui suamiku di Madinah." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu bersama seseorang?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku tidak bersama sesiapa pun selain Allah dan anakku ini." Selanjutnya, beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak mungkin membiarkan kamu berjalan tanpa pengawal." Okey. Osman bin Talha kemudiannya mengambil tali kendali tungganganku dan menuntunnya. "Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang lelaki Arab yang lebih baik hati dan lebih mulia pekertinya daripada dirinya." Dalam perjalanan, ketika kami sampai di suatu tempat hentian rehat, beliau menderunkan iaitu merendahkan untaku supaya aku dan anakku mudah turun. Kemudian beliau mendekati sebatang pokok dan berteduh di situ. Selesai sahaja kami berehat dan melepaskan lelah.
beliau pun bangkit untuk menyiapkan untaku. Dari jarak yang agak jauh, beliau berkata, naiklah. Sebaik sahaja aku dan anakku menaiki unta itu, barulah beliau datang mendekati kami. Beliau memegang tali kekang dan menuntunnya. Begitulah seterusnya sehingga akhirnya kami tiba di Madinah. Ketika beliau melihat kampung Bani Umar bin Auf, iaitu kampung yang dituju Abu Salamah ketika berhijrah di Quba, beliau pun berkata, suamimu ada di desa ini. Masuklah kamu dengan berkat Allah. Setelah itu, beliau pun kembali semula ke Makkah. So, ada nak ulas apa-apa? Tak ada lah. Akhirnya keluarga ni bertemu balik lah kan. Kau ni Ummu Salamah dengan Abu Salamah bertemu mereka di Madinah. Peran apa ni Osman bin Talhah ni sanggup meneman dia daripada Makkah sampai ke Madinah dan dia sendiri balik ke Mekah semata-mata untuk menemankan isteri sahabat dia lah kan. Nampak ke Madinah kan? Dia hantar ke Madinah, lepas tu dia kembali semula ke Mekah. Balik Mekah. Hebat ni cerita ni Ustazah. Yalah memang ada. Ya, hebat. Ui, setahun. Pandang tengoklah sekarang kita pergi Madinah, Mekah tu pun dalam keadaan apa orang kata kemudahannya kan. Zaman tu Masya Allah. Memang ibu syurga lah dia. Payahlah nak dapat orang perempuan macam dia. Gunung Ganang ya. Ya. Panas terik, tak ada pohon lagi. Ya. Ini kena jadi apa orang kata contoh dan satu zikrayat jugalah kepada kita orang-orang perempuan ni supaya banyak bersabar kan. Tengoklah dia perginya dihadapi kan Ustazah kan. Oi, disambung. Tu tinggal dalam sota lain sampai macam nak tercabut lah tangan anak dia berebut ambil. Kira dengar cerita tu seram juga tu. Apa ni meremang bulu rumah. Merinding kata orang Indonesia. Ya. Okey, teruskan. Okey, terima kasih Ustazah. Demikianlah perjalanan Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika pertama kali masuk ke Madinah. Sebagaimana beliau juga termasuk dalam kalangan mereka yang pertama kali berhijrah ke Habsyah. Seorang ibu dan isteri. Di Madinah inilah Ummu Salamah radhiyallahu anha mendidik anaknya yang masih kecil itu. Sebagai seorang ibu, beliau sememangnya memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan dan pembentukan sahsiah diri anak-anak. Sekaligus membolehkan sang suami mempunyai peluang untuk berjihad dan meninggikan panji-panji Islam tanpa perlu risau terhadap tanggungjawab mendidik anak-anak yang ditinggalkan. Atas persefahaman dan kerjasama beliau dalam memberikan kelonggaran kepada suaminya, Abu Salamah radhiyallahu anhu berkesempatan untuk turut sama menyertai perang Badar dan Uhud. Dalam kedua-dua peperangan tersebut, Abu Salamah radhiyallahu anhu belum ditakdirkan untuk mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika dalam perang Uhud, beliau mengalami luka parah di lengannya. Meskipun begitu, beberapa hari setelah mendapat rawatan, beliau pun sembuh. Selepas 2 bulan berlakunya perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita bahawa Bani Asad hendak menyerang Madinah. Baginda pun melantik Abu Salamah radhiyallahu anhu sebagai pembawa panji-panji perang menuju Bukit Qutan untuk menyerang Bani Asad dan memimpin sebuah pasukan yang terdiri daripada 150 orang anggota. Turut termasuk dalam angkatan tersebut ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas.
Qaf. Okey. Waw, qaf, alif, sad. Waw, qaf, Qaf, alif, sad. sad, alif, Waqqas. qaf. Okey. Waw, qaf. Waqqas. Sabdu. Abu Salamah. Okay. Abu Salamah radhiyallahu anhu melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengadakan serang hendap ke atas musuh. Sejak awal-awal pagi lagi Abu Salamah radhiyallahu anhu beserta pasukannya membuat kepungan sehingga musuh tidak dapat membuat sebarang persediaan sama sekali. Akhirnya Abu Salamah radhiyallahu anhu dan pasukannya berjaya meraih kemenangan yang besar. Lalu kembali dengan selamatnya ke Madinah sambil membawa harta rampasan yang begitu banyak. Dengan kemenangan yang gemilang ini, kaum muslimin turut berjaya meraih kembali kemuliaan dan kehormatan yang pernah tercemar semasa perang Uhud. Okay. Ada nak ulas apa Ustazah? Mungkin perang ni bukan perang yang disertai oleh Rasulullah ke. Tak, Perang dia cuma ini suruh dia punya suruh Sariyah kan, Sariyah. kan. Ini 150 orang yang Disuruh kepung je. Dia suruh serang hendap je. Okey, tajuk baru Pemergian Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sebaik sahaja selesai misi tersebut, luka parah yang dialami Abu Salamah radhiyallahu anhu semasa perang Uhud dahulu kembali berdarah sehingga memaksanya untuk sentiasa terlantar di tempat tidur. Pada suatu ketika, sambil terbaring sakit, beliau berkata kepada isterinya, "Wahai Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, kurniakanlah aku pahala asbab musibah yang menimpaku ini dan kurniakanlah sesuatu yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah akan mengkabulkan doanya." Pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawat Abu Salamah radhiyallahu anhu. Belum pun sempat baginda pulang, Abu Salamah radhiyallahu anhu kemudiannya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua-dua mata Abu Salamah radhiyallahu anhu dengan kedua-dua belah tangannya yang mulia. Kemudian mendongak lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Masukkanlah beliau ke dalam golongan yang dekat denganmu. Berilah beliau pengganti dalam kalangan keturunannya dan dalam kalangan mereka yang masih hidup. Ampunilah kami dan dirinya, wahai Tuhan sekalian alam." Ummu Salamah radhiyallahu anha doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Mana Ummu Salamah dia amalkan doa ni, maknanya Allah gantikan kepada dia ialah Rasulullah lah. Allah gantikan kepada dia Rasulullah. Wa akhlif li khairam minha. Kurniakanlah sesuatu yang lebih baik. Dia dapat yang lebih baik lah, iaitu dia dapat kahwin dengan Rasulullah. Ya. Kita pun buat macam tu lah juga. Tak semestinya diganti dengan suami, diganti dapat kehidupan gembira kan. Betul kan? Ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha.
Allahumma ajurni fi musibati Wakhlif wa li khairan min. Jadikan doa ni. Dua kerat. Allahumma ajurni fi musibati, bagi pahala. Allah bagi pahala terhadap musibah yang aku hadapi. Dan gantikanlah wakhlif li khairan min. Gantilah kepadaku yang lebih baik daripada. Allahumma ajurni Ya. fi musibati wakhlif li khairan min. Kita kan doa ni bila mentimpa musibah selepas kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita baca yang ni kan. Okey, Ustazah kita sambung ya. Sambung. Ummu Salamah radhiyallahu anha mendepani musibah ini dengan penuh tabah, sabar dan pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh suaminya kepadanya, beliau pun berdoa, "Ya Allah, berilah aku pahala asbab musibah yang menimpaku ini." Belum pun habis beliau meneruskan doanya, "Kurniailah aku sesuatu yang lebih baik daripadanya." Beliau tertanya-tanya dalam fikirannya, siapakah lagi orang yang lebih baik daripada Abu Salamah yang dapat kusandarkan harapan? Namun beliau terus berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah kepadanya. Dah terdetik di hati dia bila dia doa macam tu. Dah tertanya-tanya. Okey. Pengganti yang lebih baik. Apabila tempoh eddahnya tamat, para sahabat besar berpusu-pusu datang untuk meminang Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Situasi sebegini merupakan suatu kebiasaan dalam kalangan sahabat yang tercetus disebabkan rasa tanggungjawab untuk melindungi para isteri yang suaminya gugur di medan jihad. Selain sebagai tanda penghormatan terhadap mereka. Akan tetapi Ummu Salamah radhiyallahu anha menolak semua lamaran itu dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memikirkan keadaan wanita yang mulia, tulus, setia dan penyabar ini. Menurut baginda, tidaklah bijaksana sekiranya membiarkannya seorang diri tanpa ada yang menanggungnya. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang dan meminta izin untuk membicarakan sesuatu ketika Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha sedang menyamak kulit. Setelah mendapat izin baginda, beliau pun menyampaikan hasratnya untuk memperisterikan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Setelah baginda mengutarakan hasratnya itu, Ummu Salamah radhiyallahu anha seolah-olah tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Seketika kemudian, beliau teringat doa yang diajar oleh almarhum suaminya, Abu Salamah. Kurniailah aku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dalam hatinya beliau berkata, memang bagindalah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Oh, yang tadi tu berdoa tadi tu suami dia ke dia? Suami dia kan? Dia ajarkan kot. Suami dia ajar dia. Okey. Faham. Berkat ketulusan dan keimanan yang dimilikinya, beliau mampu berterus terang menjelaskan kekurangan yang ada pada dirinya. Beliau berkata, dengan senang hati aku menyambutmu, wahai Rasulullah. Malah aku tidak mungkin menolak apa yang kamu inginkan. Akan tetapi, aku ini seorang wanita yang mudah cemburu. Aku takut perasaan cemburuku ini nanti akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku. Tambahan pula, aku ini seorang wanita yang sudah tua dan mempunyai ramai anak. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berkenaan kata-katamu,
bahawa kamu sudah tua, maka jelas aku lebih tua daripada dirimu. Bahkan tidak ada salahnya seorang lelaki menikahi wanita yang lebih tua daripada dirinya. Berkenaan kata-katamu bahawa kamu ialah ibu kepada beberapa orang anak yatim, sesungguhnya mereka semua berada dalam tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Berkenaan kata-katamu bahawa kamu memiliki sifat mudah cemburu, aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan Dia berkenan menghilangkan sifat cemburumu itu. Allahu Akbar. Semua ada dapat. Yang mendoakan Nabi pula kan. Oh. Makbul. Allahu alam. Tapi dia berterus terang, dia bercerita kelemahan keadaan diri dia. Ya. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha pun menerima pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya Allah benar-benar telah menggantikan Abu Salamah dengan orang yang lebih baik daripadanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, masuklah Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam kalangan apa tadi Ustazah? Ummahatul mu'minin. Okey, dengan demikian masuklah Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam kalangan Ummahatul Mukminin. Beliau hidup dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai isteri yang mempunyai kedudukan terhormat. Beliau juga mampu bergaul dengan para isteri baginda yang lain dengan penuh rasa kasih dan sayang. Kebijaksanaan Ummu Salamah. Kebijaksanaan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan seorang wanita yang berfikiran cemerlang dan mempunyai pemikiran yang tajam. Beliau juga mampu memutuskan persoalan yang timbul secara bernas. Hal ini terbukti apabila berlaku suatu peristiwa sewaktu berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah. Pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat agar menyembelih binatang korban dan bercukur setelah perjanjian damai antara muslimin dengan delegasi kaum Quraisy ditandatangani. Akan tetapi, para sahabat agak keberatan untuk melaksanakan perintah baginda itu kerana menurut pendapat mereka, isi perjanjian yang ditandatangani itu banyak menggugat hak-hak kaum muslimin dengan cara yang halus. Baginda tetap mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali. Tetapi tiada seorang pun daripada mereka yang mahu melaksanakannya. Dengan perasaan sedih, baginda pun masuk ke dalam khemahnya menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha dan menceritakan respon para sahabat yang tidak mahu mentaati perintah baginda. Ummu Salamah radhiyallahu anha lantas berkata, adakah kamu ingin mereka mematuhi perintahmu? Keluarlah dan janganlah bercakap dengan sesiapa pun, walaupun hanya sepatah kata, sehinggalah kamu menyembelih korban dan mencukur rambutmu sendiri. Nabi SAW pun menerima saranan Ummu Salamah radhiyallahu anha itu, lalu segera keluar untuk menyembelih binatang korban dan memanggil orang untuk mencukur rambut baginda. Melihat keadaan demikian, kesemua sahabat pun segera bangun dan menyembelih binatang korban serta saling mencukur rambut masing-masing. Sehingga kan ada antara mereka yang hampir bertengkar gara-gara kebingungan. Ada nak cakap apa-apa? Kenapa macam mereka ni enggan? Bila Rasulullah suruh ni, mereka enggan. Mereka tak puas hati dengan isi perjanjian. Berat sebelah pada tafsiran mereka.
Dah lah tak boleh masuk ke Mekah. Lepas tu Tak boleh Ah. buat tawaf semua kan. Kalau ditangguh pada tahun hadapannya, macam mana pula ni nak apa ni? Nak buat apa sembelih apa semua ni. Itu yang dia orang tu. Baguslah maknanya Ummu Salamah ni seolah-olah kata kamulah buat sebagai contoh, tunjuk pada sahabat-sahabat tu, baru mereka buat. Bila kamu buat, baru mereka buat. Kalau tidak, mereka tetap duduk macam tu lah. Mana tak ikut apa perintah Nabi. Jadi bila Nabi buat, mereka ikut buat. Walaupun tengok di sini kata ada di antara mereka yang hampir bertengkar gara-gara kebingungan. Bingung. Okey. Rasa tak puas hati tu masih tebal lah. Boleh. Ya Ustazah. Okey. Terus berperanan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha tetap memainkan peranan dalam memantau serta menangani pelbagai masalah dan perkembangan yang berlaku. Beliau sentiasa mengajak dan menyeru umat Islam untuk sentiasa beristiqamah dan tidak terpesong daripada kebenaran, terutamanya para pemerintah dan gubernur yang berkuasa pada masa itu. Okay. Ada orang Ustazah? Ada orang dengar. Ada orang dengar rumah Ustazah Cik Jah. Laki-laki. Okay. Beliau sentiasa berusaha untuk menyampaikan kebenaran, membebaskan kaum muslimin daripada kezaliman, di samping tidak gentar terhadap celaan dan rintangan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha akhirnya meninggal dunia pada bulan Zulkaidah tahun ke-59 Hijrah pada usia lebih daripada 84 tahun. Beliaulah teladan wanita muslimah yang setia, gigih dalam berjuang dan sabar dalam menghadapi berbagai-bagai cubaan. Tak banyak sangat cerita. Okey. Ustazah ada nak ulas apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau macam nanti kita masuk tajuk baru. Isteri yang keempat. Kelima. Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha amat setia terhadap agamanya. Pengenalan. Perjalanan hidup wanita mulia ini sangat penting untuk ditelusuri oleh para muslimah zaman sekarang. Matlamatnya agar mereka dapat mengetahui dan menyedari perbezaan yang ketara di antara diri mereka dengan golongan muslimah generasi pertama yang lahir daripada madrasah kenabian. Di samping itu, mereka juga dapat mengetahui bagaimana keimanan yang kuat menjadi pendorong kepada perjuangan dan pengorbanan yang amat mengagumkan dalam jiwa mereka yang sentiasa mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka menjadi pelita-pelita yang memancarkan petunjuk dan cahaya kebenaran. Antara pelita bercahaya itu ialah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Puteri pembesar Quraisy. Bapanya Abu Sufyan merupakan seorang pemimpin Quraisy sehinggalah peristiwa pembukaan kota Makkah. Walau bagaimanapun, Ummu Habibah radhiyallahu anha sebenarnya telah pun beriman sedangkan bapanya masih dalam kekufuran. Desakan bapanya agar beliau meninggalkan Islam tidak mampu meruntuhkan tekadnya untuk tetap teguh bersama agama suci itu. Bahkan, tekadnya semakin kuat. Beliau rela menanggung pelbagai kesulitan dan penyiksaan yang menimpa dirinya demi mempertahankan akidah.
Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy yang turut memeluk Islam sepertinya. Ketika gangguan kaum kafir musyrikin terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi, Ummu Habibah radhiyallahu anha turut berhijrah ke Habsyah dengan ditemani suaminya. Di Habsyah, beliau telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah sehingga beliau dipanggil dengan nama Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu anha sentiasa sabar dalam menghadapi bermacam-macam cubaan yang menimpa dirinya demi mempertahankan agamanya. Dugaan-dugaan yang dialaminya di perantauan jauh daripada keluarga dan tanah air, sehingga mencapai satu tahap yang belum pernah dialami oleh dirinya sebelum ini. Semua itu dihadapi oleh beliau dengan penuh kesabaran. Ustazah, tak ada apa-apa nak ulas? Tak ada. Mimpi ngeri. Menurut Ummu Habibah radhiyallahu anha, di dalam mimpiku, aku melihat suamiku berubah menjadi manusia yang sangat buruk rupa dan bentuknya. Aku terkejut lalu segera berlindung kepada Allah. Pada keesokan harinya, ternyata suamiku telah memeluk agama Nasrani. Aku menceritakan mimpiku itu kepadanya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Suami yang murtad ini pun dengan seluruh kuasa yang ada pada dirinya sebagai seorang suami, berusaha keras mendesak istrinya untuk keluar daripada Islam. Biarpun begitu, Ummu Habibah radhiyallahu anha menolak dengan keras dan tetap mempertahankan imannya. Sebaliknya, Ummu Habibah radhiyallahu anha mengajak suaminya untuk kembali semula kepada Islam. Namun malangnya, suaminya tetap menolak. Berikutan kegagalannya mengajak istrinya untuk meninggalkan Islam, akhirnya Ubaidillah radhiyallahu anhu terus menerus meminum khamar, iaitu minuman keras, sehingga pada suatu hari dia mati kerananya. Allahu Akbar. Dah Islam lepas tu murtad. Tapi sebelum dia kahwin tu, suami dia, isteri dia dulu kan Islam. Lepas tu baru suaminya Islam. Lepas tu suaminya murtad. Dia tak cakap no pasal apa dia murtad no. Ada ustazah. Ternyata suamiku telah memeluk agama Nasrani. Dia mimpi, dalam mimpi dia tu dia kata suami dia buruk rupa. Lepas tu bentuk rupa buruk, rupa-rupanya suaminya memeluk agama Nasrani. Tapi dalam kes ni Rasulullah tak ada bantu pula ya Ustazah. Macam dia Rasulullah ada tapi dia murtad zaman tu juga. Di sini masa dia berhijrah ke Habsyah. Kan? Masa ni dia berada di Habsyah. Habsyah tu agama dia Kristian kan. Jadi kalau Rasulullah ada, takkan Rasulullah tak bantu kan? Ummu Salamah tak mengadu lah pada Rasulullah, tapi dia tak ada kat situ lah. Dia dah hijrah ke Habsyah. Di Habsyah orang beragama Nasrani Kristian Nasrani. Walaupun kita kan Raja Habsyah tu raja yang baik kan. Dia tak orang kata apa, dia tak kacau lah dari segi kejadian tu di Habsyah tu Nabi tak ada di sana tak? Tak ada. Kejadian tu tak ada di sana. Tapi sedih jugalah kan. Hai. Sedap cerita petang ni. Cerita apa Sayyidatina Maimunah, ini Ummu Habibah pula. Okey. Ummu Habibah radhiyallahu anha menghabiskan hari-harinya di perantauan dengan dua penderitaan sekaligus. Penderitaan akibat berjauhan dan terpisah daripada keluarga dan kampung halaman,
serta penderitaan kerana hidup menjanda dan tidak ada yang menanggung hidupnya. Akan tetapi keimanannya yang teguh menjadikannya mampu menghadapi cubaan yang amat berat itu. Beliau amat yakin sekali akan firman Allah Subhanahu wa taala. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Artinya, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya daripada segala perkara yang menyusahkannya. Malah, mengurniakannya rezeki daripada jalan yang tidak pernah terlintas dalam fikirannya. Ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq 65 ayat 2 hingga 3. Ustazah ada nak ulas? Ayat ni nak menceritakan tentang apa? Tentang Allah beri peluang kepada suami, kepada peluang dia sebaik-baik sahaja waktu iddah isteri yang ditalakkan itu hampir habis. Mana peluang dia untuk memilih sama ada nak merujuk semula ke ataupun mempergauli secara baik dan patut dengan memberikan nafkah secukupnya atau menceraikannya, iaitu dilepaskan dengan cara yang baik dan memberikan haknya. Contohnya mas kahwin yang belum dilepaskan dan juga muta'ah secara patut sebagai sagu hati untuk mengenangkan kebaikannya yang sudah dan sebagai penampal duka lara akibat dari berlakunya perceraian. Kerana muta'ah itu sahajalah jalan untuk menjadi penglipur lara dan pengubat hilangnya kebahagiaan yang pernah dikecap selama mendirikan rumah tangga. Keadaan muta'ah ni kan, muta'ah ni sesuatu yang macam tak ada apalah di apa ni dibangkit-bangkitkan kalau berlaku perceraian. Saya rasa lah dalam masyarakat kita ni sampai dikatakan anak muta'ah ni kena diberitahu bahawa setiap perceraian tu ada muta'ah. Setiap perceraian ada muta'ah. Tapi kita tengok kalau orang cerai tak ada apa, kutlah nak ingat apa jasa-jasa baik isteri yang telah lalu, tak ada. Cerai aja habis, gitu je. Muta'ah tak ada. Tak ada langsung disebut. Kata ni aku bagi muta'ah sebagai menghargai lah. Penghargaan lah sepanjang bersama dulu. Kan? Tak ada. Memang tak ada Ustazah. Mana ada Ustazah? Betul lah. Memang dah cerai habis tu. Dah gaduh sebelum cerai tu dah gaduh. Hati-hati dah. Ingat Tapi dah. sama je kan. Baik 20 tahun, cerai satu hari, habis semua 20 tahun punya yang busuk muka. Mana lagi? Sakit hati sama-sama. Itulah ni. Jadi tak ada lah. Tak ada orang kata tinggal dengan baik ke tu. Susahlah nak ceraikan lah. Susah nak cari sana. Tak ada. Ada orang yang tinggal Paling cerai dengan baik. Itulah. Sama ni cerai hidup ni, cerita cerai hidup Ustazah. Cerai mati lain cerita lah, pasal dia dalam mati ada peninggalan paraih kan. Ni kira cerai hidup lah ni. Cerai hidup kan. Cerai mati tak ada masalah, kamu cerai hidup yang bermasalah. Cerai mati pun ada juga masalah kadang-kadang tu. Ini dia apa-apa yang nak baik pembinaan awal. Dari pembinaan awal akan baik di akhir. Kalau pembinaan dari awal tu tak, memang akhirnya akan teruk lah. Terus mimpi indah.
Pesanan Kak Mun, buatlah hibah. Hibah. Buat hibah betul. Buatlah hibah. Siapa-siapa belum buat hibah, kontak saya. Anak saya buat. Betul. Ini buat dengan bank ke? Tak. Insurans. Insurans. Prudential. Prudential. Okey. Mimpi indah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk meneguhkan iman Ummu Habibah radhiyallahu anha. Pada suatu hari, Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha mendapati ada seseorang yang memanggilnya dalam mimpinya. Wahai Ummu Mukminin. Beliau berasa amat gembira dengan mimpi yang dialaminya itu. Melalui mimpinya itu, beliau mentakwilkan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahinya. Maksudnya dia sendiri mentakwil mimpi dia. Dah tahulah. Okey. Benarlah apa yang ditakwilkannya itu. Tidak lama setelah tempoh iddahnya berakhir, salah seorang pembantu wanita Raja An-Najasyi, iaitu Raja Habsyah, datang menemui beliau untuk memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahinya dalam masa terdekat. Bagaikan tidak percaya dengan berita gembira itu, beliau berkata kepada pembantu tersebut dengan penuh rasa syukur, semoga Allah menyampaikan khabar gembira untukmu pula. Oleh sebab terlalu gembira dengan berita tersebut, beliau terus mencabut perhiasan yang dipakainya lalu diberikan kepada pembantu itu. Selanjutnya, beliau menghantar utusan kepada Khalid bin Sa'id bin Al-Ash untuk menjadi wakilnya sebagaimana dengan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui Raja An-Najasyi. Sementara Raja An-Najasyi sendiri diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi wakil baginda. Wah, kelaslah dia kahwin ya. Masa tu dia kahwin, dia berada di Habsyah lagi lah. Nampak gaya tu. Di Najasyi. Di Habsyah lah, Raja Tak lah. Najasyi. Mana takkan raja bagi dia kahwin? Kan dia kata Raja Najasyi sendiri diminta oleh Rasulullah untuk menjadi wakil baginda. Kat Habsyah lah. Memang betul pun Kak, berkahwin di Habsyah. Tajuk dia kat bawah. Aduh, kita tengok Rasulullah datang atau tidak waktu nikah, tak apa wakil. Berkahwin di Habsyah. Pada hari yang ditetapkan, Raja An-Najasyi mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang ada di Habsyah. Mereka semua pun datang di bawah pimpinan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Raja An-Najasyi menyampaikan ucapan. Ya, ada apa? Alhamdulillahil Malikil Qudusis Salamil Mu'minil Muhaiminil Azizil Jabbaril Mutakabbir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladhi bashshara bihi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai seluruh alam, yang Maha suci, yang Maha sejahtera, yang melimpahkan keamanan, yang Maha mengawal dan mengawasi, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa serta yang memiliki segala keagungan. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi khabar gembira oleh Isa bin Maryam radhiyallahu anhu. Isa apa Ustazah? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam.
Halus Bin sangat anak nak Maryam. baca. Ha? Gelaran Isa dia. bin Maryam sallallahu bashara Betul. bihi yani Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Okey. Yang diberikan kabar gembira oleh Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Habsyah ialah sebuah negara di belahan benua Afrika iaitu Ethiopia. Negara yang diselaputi daratan dengan wilayah seluas 1104.300 km persegi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepadaku agar berkenan mengaturkan pernikahan baginda dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Maka permintaan baginda itu aku penuhi dan baginda telah menyerahkan mahar sebanyak 400 dinar tambah Raja An-Najasyi lagi. Beliau kemudiannya meletakkan wang dinar tersebut di hadapan para hadirin. Seterusnya Khalid bin Sa'id juga menyampaikan ucapan. Silakan Ustazah. Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Artinya, segala puji bagi Allah. Aku memuji dan memohon pertolonganmu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama yang lain. Walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Sesungguhnya aku menyambut baik apa yang menjadi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini aku nikahkan baginda dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga Allah memberikan berkat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tambah Khalid bin Sa'id lagi. Selanjutnya, Raja An-Najasyi dan Khalid bin Sa'id melakukan upacara penyerahan mahar berupa wang sejumlah 400 dinar itu. Raja An-Najasyi seterusnya mengadakan majlis kerakyaan sempena pernikahan tersebut seraya berkata kepada hadirin, jemputlah duduk kerana termasuk dalam sunnah para Nabi diadakan majlis makan semasa mereka melangsungkan pernikahan. Jadi Rasulullah tak datang ni. Wakil. Wakilkan Najasyi. Dia apa ni? Wali hakim kau panggil. Wali hakim dah. Wali hakim. Sekarang duk kahwin melalui telefon semua tu lah Ustazah. Hmm. Ustazah, yang ini adakah kali kedua ke kali pertama? Sebab kalau kali pertama dulu Raja Najasyi itu dia bukan Islam lagi kan? Ini dah Islam lah tu. Dia dah. Sekarang dia Islam lah. Maksudnya kali kedua dia pergi berpindah tu. Ke Hafsah. Sebab kali pertama dia tak berapa ni lagi kan? Memang dia ada 2 kali hijrah ke Hafsah tu 2 kali. Dan bukan kali pertama bukan kali pertama tu, masa tu dia nak menyeru kepada Islam kan? Masa kita baca buku pertama dulu, buku nombor 1. Kan dia nak menyeru kepada Islam, dia hantar surat-surat semua. Raja Najasyi sahaja yang terima Islam kan? Raja lain nolak kan? Jadi yang ni dia dah Islam. Jadi yang ni bila dia dah Islam, tu yang sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah untuk meneruskan dakwah ni. Dia hijrah ke Habsyah tu ada 2 kali lah, no? 2 kali lah. Ya, yang pertama tu nak lari daripada kena seksa. Hijrah lah sebelum yang macam kita tengok video filem tu Ustazah. Kan mula dari masa tu dia belum Islam. Nasrani kan. Dia kan raja tu melindungkan dia orang yang hijrah ke Habsyah tu. Masa tu maknanya Habibah tadi. Adalah ya masa tu. Habibah. Masa dulu itu first time tu dia belum Islam.
Yang Lagi kedua orang lah. Quraisy nak tangkap dia bawa balik kumpulan tu. Tapi Raja Najasyi lindung dia orang tu. Dia itu. Ya, ini second time lah ni dia Islam. Kali kedua lah. Kali kedua. Satu lagi kita tengok dari segi mahar. Dia tengok semua isteri standard je 400 dinar semua. 400 dinar. Cuma yang lebih sikit siapa? Khadijah je kot. Yang dia bagi apa fatih qamta lah Nabi bagi. Mahar yang mahal kepada Khadijah. Kat isteri-isteri lain semua standard lah 400 dinar. 400 dinar. Dinar waktu tu banyak you. Maaf Ustazah, sikit je nak tanya. Abu Sufyan ni bapa kepada Muawiyah ke? Kan? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan kan yang cerita ya lah. Kerajaan Bani Umayyah tu. Ya. Ya. Jadi maknanya Ummu Habibah ni saudaralah dengan Muawiyah ya. Saudara. Saudara ya. Ada Abu Sufyan lain kan? Tak ada kan? Itulah. Bila cerita Abu Sufyan ni, kita teringat Abu Sufyan tu je lah kan? Abu Sufyan. Dia memang mula-mula dia tak Islam je kan? Tapi ya. Islam je. Ya. Yang Islamnya anaknya dulu kan? Baru bapaknya Islam. Cuma nak tanya Ustaz, kenapa pula dia ni tak balik ke Mekah nikah kat sana kan? Wakilkan Raja Najasyi je. Bukan dekat, tak ada kapal terbang Datuk waktu tu. Jangan. Nak buat contoh. Kenapa dia tak balik? Nak buat contoh. Sebarang Laut Merah. Tuhan nak bagikan satu hukum tu. Boleh nikah Wali hakim Wali hakim kan. Jadi jarak jauh kan. Nabi tu perkahwinan tu semuanya peristiwa berbeza. Kan nak menunjukkan mana kelonggaran lah dalam masalah perkahwin dalam Islam ni. Itu faham kita secara positif lah. Itu kalau kita fikir dari segi agama. Silat baca akad tu tersebutlah nikahkan dengan Raja Najasyi lah. Bukan wakil. Aku nikahkan kau dengan Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam kan. Dengan mewakilkan aku. Dia kata nanti dengan mewakilkan aku, dia katakan. Mesti dengan mewakilkan. Silap lah. Kan pernah banyak terjadi juga pelajar-pelajar luar negara tu. Kan ada isteri tunang kat Malaysia, dianya dekat sana. Tak nak bagi apa nikah. Ada jadi macam tu wakil aja. Sekarang online pun boleh kan? Nikah masa student lah. Online je. Ya. Okey, teruskan. Tak, kalau kita tengok yang isteri ni lepas Jeddah terus nikah. Lepas Jeddah terus nikah. Maksudnya tak payahlah nak tunggu lama-lama banyak masalah. Yalah. Lepas nikah lah memang boleh lah. Lepas Jeddah memang boleh lah. Maksudnya tak lama lah jarak antar jarak. Yalah, 4 bulan kan? 4 bulan kan? 4 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Hari saja. Kalau mati baru 4 bulan. 4 bulan. Kalau suami tu mati dia beda 4 bulan 10 hari. Kalau cerai baru 3 bulan 10 hari. 4 bulan. Tak ada 10 hari, 3 bulan je. 3 kali bersih atau 3 bulan. 3 bulan. Buruk tu 3 bulan atau 3 kali bersih. Buruk tu makna 3 kali bersih atau 3 kali haid. Okey, kita habiskan. Okey. Berpindah ke Madinah. Berikutan kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaybar, maka datanglah gerombolan rombongan kaum muhajirin dari Habsyah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak tahu apakah sebab yang membuatkan aku gembira.
kemenangan di Khaybar atau kerana kedatangan Ja'far. Ummu Habibah radhiyallahu anha bersama rombongan muhajirin tersebut tiba di Madinah. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayari alam rumah tangga bersama Ummu Habibah radhiyallahu anha. Peristiwa tersebut berlaku pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah. Ummu Habibah radhiyallahu anha mencecah usia 40 tahun semasa menyertai bintang-bintang yang berkelipan iaitu bersama ummahatul mukminin yang lain. Okey, lepas ni kita bawa Adina. Peribadi dia pula. Okey, kepribadian Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah radhiyallahu anha ialah seorang wanita yang sentiasa meletakkan agama dan akidahnya sebagai keutamaan mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau telah mengisytiharkan kesetiaannya hanyalah didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan untuk selain kedua-duanya. Hal ini dibuktikan dengan sikapnya terhadap bapanya Abu Sufyan yang datang menemuinya di Madinah. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan Ummu Habibah radhiyallahu anha agar memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersetuju memperbaharui tempoh perjanjian Hudaibiyah yang mana sebelum ini telah dikhianati oleh mereka. Sebaik sahaja Abu Sufyan hendak duduk di atas hamparan tikar di rumah anaknya itu, Ummu Habibah radhiyallahu anha segera melipat tikar itu. Dengan penuh kehairanan, Abu Sufyan bertanya, "Wahai anakku, dengan sikapmu itu, aku tidak tahu apakah kamu lebih menyukai tikar itu berbanding aku?" Dengan tenang dan tanpa mempedulikan pangkat dan kedudukan bapanya itu, beliau menjawab, "Ini tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bapa seorang musyrikin yang najis. Aku tidak suka bapa duduk di atas tikar Rasulullah." Di atas tikar India. Wow, tegasnya dia. Tegas Abu Sufyan berkata lagi, "Demi Tuhan, wahai anakku, sejak berpisah denganku, kamu telah ditimpa keburukan." Dengan penuh yakin, Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab, "Bukan begitu. Malah Allah telah memberikan petunjuk kepadaku untuk memeluk Islam. Namun diriku, wahai ayandaku, sebenarnya tidak ada apa-apa yang menghalangmu untuk memeluk Islam. Kerana apa yang kamu sembah selama ini hanyalah batu yang tidak boleh melihat maupun mendengar." Mendengar jawapan anaknya itu, Abu Sufyan terus berlalu dengan penuh kekesalan dan kekecewaan. Sikap yang ditunjukkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha ini merupakan bukti kebesaran dan kemuliaan yang dimilikinya. Seandainya wanita zaman sekarang mampu mencontohi sikap Ummul Mukminin yang seorang ini, pasti segala kebaikan dapat dicapai. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummu Habibah radhiyallahu anha tidak keluar rumah selain untuk pergi bersolat. Selain itu, beliau juga tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Ummu Habibah radhiyallahu anha meninggal dunia semasa usianya 70 tahun setelah memainkan peranan sebagai teladan yang agung dalam membela dan mempertahankan agama, meninggalkan nilai-nilai dan unsur jahiliah serta bersikap tegas tanpa sebarang kompromi dalam masalah yang berkaitan dengan akidah, sekalipun terpaksa memutuskan hubungan dengan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Sayyidatina Habibah radhiyallahu anha sekaligus memberinya pahala yang melimpah ruah dalam kehidupannya di sana. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Okey.
Berapa orang kita baca hari ni? 3 Hafsah. 3. Tapi yang paling sedih yang itulah yang berebut apa punya tu. Apa anak Musalamah. Ha Musalamah, Abi Salamah. Salah. Kesian dia, teruk sangat penderitaan dia. Bertalu-talu, bertali arus. Bertali arus. Apa? Bertalu ke bertali arus. Kenyanan nak sambung lagi? Sambung lagi? 45 dah. Minggu depan. InsyaAllah akan datang saya akan cuba dia lah. Menerangkan tentang ayat tu. Ayat. Ya, surat Al-Imran. Tahrim tu supaya jelas lagi lah. Pada kita. Pengharaman apa ni? Pada semua kehati-hatian. Kita cakap tu lah. Akan datang adalah mengenai Zainab bin Jahsh. Zainab bin Jahsy. Zainab bin Jahsh. Ini bekas isteri kepada Zaid bin Harisah. kan? Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah. Ya, anak angkat dia Zaid. Okey, insyaAllah minggu depan kita baca berkenaan Zainab pula. Dengan apa ni, Juwairiyah juga kan? Dengan Safiyah. Lagi macam tu. Safiyah, 3 orang lagi lah tengok. Okey. Allah. Ini apa ni, merupakan hukum Allah yang ditunjukkan pada Rasulullah. Zainab binti Jahsy tu boleh kahwin dengan bapa bapa angkat lah, seolah kan. Lepas tu tak ada masalah sahabat boleh minta anak dikahwini dengan sahabat dia sendiri kan. Dia sebab dia tak ada pertalian darah kan. Tak ada pertalian darah, tapi maksud tak pun macam kalau kita bersahabat, ialah lelaki lah kan. Kalau perempuan tu lah cerita, lelaki sama lelaki, kau kahwin dengan anak aku, bukan mudah kan, bukan mudah nak nafaskan kan pada sahabat kita kan. Yang lelaki tu nak melapaskan kepada sahabat dia supaya mengahwini anak dia. Tak, zaman ni lah, tak tahu lah, saya belum ada lah kita nampak kan. Macam selalu dia tak bagi lah, tua pula menantu nanti sama dengan dia, kawan dia. Itulah, itu cerita dia. Bukan mudah kan, benda-benda macam tu Allah benarkan kan. Sebab tak ada taliban apa pun, boleh lah kan. Tapi dengan permohonan dengan berhikmah, percakapan yang baik, memohon dengan baik, menolak dengan baik, itu adab. Di situ kita nampakkan adab tu yang paling penting sekali. Okay? Adab tu yang utama sekali. Cara mengemukakan permohonan tu. Menolak pun. Terima kasih Ustazah, saya keluar dulu. Kita ada doa kan? Tak doa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana inna hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم
إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، إلهنا يا رحمن، إلهنا يا رحيم، إلهنا ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Wahai Allah yang maha memberi. Ilahana ya Wahhab, Ilahana ya Wahhab, Ilahana ya Wahhab. Hablana afiyatan fi abdanina, wa sa'atan fi arzaqina, wa barakatan fi a'marina, wa hablana lazzatal ma'rifati wa syuhuri li arwahina, hatta nabzula nafsa wan nafis, bila iwadin wala gharadin illa wajhukal karim, ya Wahhab ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesihatan pada jasmani kami, luas rezeki kami, berkat pada usia kami. Anugerahkanlah kepada kami kelazatan ma'rifat serta penyaksian dengan mata hati kami, sehingga kami mampu mengorbankan jiwa dan menyumbangkan semua yang bernilai tanpa mengharap balasan dan mengarah kepada satu tujuan kecuali demi wajah-Mu yang maha mulia, wahai Zat yang maha pemberi, yang maha penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, kerana sesungguhnya Engkaulah maha pemberi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Karim.